Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, ini dia satu lagi sejarah di Negeri Sembilan, sahabat-sahabat semua. Mungkin anda tidak tahu pada PRU yang ke-15 bulan tahun lalu 2022. Kalau kita tahu sejarahnya adalah Negeri Sembilan lah yang langsung menolak Perikatan Nasional PAS dan juga Bersatu 36 kosong, sahabat-sahabat semua. Satu pun parlimen tidak ada yang dimenangi oleh pihak pembangkang ketika itu, yaitu PAS dan juga Perikatan Nasional. Adakah sejarah itu akan terjadi lagi pada PRN ini? Mungkin, sahabat semua, apabila kita lihat malam semalam jelajah perpaduan madani, kita boleh nampak puluhan ribu yang hadir, sahabat semua, ya, untuk mendengar ucapan daripada PMX, menjawab segala fitnah daripada pihak pembangkang, daripada PAS dan Bersatu khususnya. Jadi walaupun ya kita tahu hujan ribut datang melanda, tapi puluhan ribu juga yang hadir. Jadi tanpa buang masa, sahabat semua, mari kita dengar sendiri ucapan penuh daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam jelajah perpaduan madani di Negeri Sembilan di Paroi. Angkat pelekat, yang ada pelekat, angkat pelekat, kita lambai kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Bersatu padu, bagi biar masa untuk majukan negara Malaysia. Peluang, mari kita beri PMX peluang. Support PMX sampai dia menang. Kerajaan kini sudah ada perpaduan. Reformasi! Reformasi! Majlis kehormat yang bersilakan, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan, Datuk Seri duduk kejap. Silakan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk meneruskan ucapan. Seterusnya memberikan semangat untuk kita memastikan kemenangan 36-0 di Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Malam ini luar biasa. Dua-dua timbalan Perdana Menteri ada di sini. Ya. Kemudian ketua-ketua parti ada. Tak heran kah? GPS dengan UMNO saya tak heran sangat. Ni PH dengan UMNO BN, itu saya heran sikit. Perdana Menteri Besar Saminuddin. Ini maknanya apa? Politik kita kian matang. Kerjasama ini bawa perubahan, bukan saja soal titah diraja, tetapi perubahan yang diperlukan. Negeri Siam ada kerajaan ke sekarang? Sebab tak boleh ikut kerjasama kerana permusuhan yang panjang. Kita ada perbezaan pendapat, tetapi jangan korbankan negara, jangan korbankan rakyat. Dan oleh itu saya bagi tahu terang-terang kepada Datuk Seri Zahid dan UMNO BN, saya salute kerana ketegasan dan keberanian beliau. Kemudian melalui Datuk Seri Fadilah, Timbalan Perdana Menteri, Wakil GPS, Sarawak tahu bahawa kerajaan yang stabil perlu, dan kerajaan yang pegang pada janji. Apa janji kita? Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani oleh bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman, tapi jolak dalik tak selesai. Jadi sebab itu
Kita bagi komitmen yang jelas, serah kepada beliau sebagai timbalan Perdana Menteri untuk memastikan janji kita dilaksanakan. Ini baru kerajaan yang bertanggungjawab. Saya terima kasih kepada JPS, Abang Johari dan rakan-rakan. Jadi sudah. Kan kalau tak sebut JRS, Ketua Menteri AJG ni Mizan gaduh pula nanti. Jadi ini yang menjadi kekuatan. Jadi jangan pandang ringan. Bila politik ini aman dan stabil, pimpinan tumpu untuk membangunkan negara. Dan hentikan amalan keterlanjuran yang lalu. Itu penting. Apa dia yang kita lakukan? Bila kerajaan itu aman, saya di mana-mana saya sebut. Jangan kita lupa, aman ini kerana jasa tentera, polis, pasukan keselamatan. Ya. Ini terlambat. Patut saya syarah semalam. Dia belum mengundi. Ini dah syarah malam ni, dia dah mengundi dah. Tetapi ini bukan soal undi. Ini soal kenyataan. Tidak ada negara yang tidak stabil politiknya, tidak aman, pergaduhan kaum, perbedaan agama, civil wars yang berjaya mengangkat martabat negara itu. Tidak ada. Sebab itu, dengan persetujuan Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Fadilah, kita tumpu bagi perhatian. Rumah-rumah polis yang daif, 200 juta ringgit kita lulus tahun ini juga. Rumah tentera yang daif, 200 juta ringgit kita lulus tahun ini juga. Saya nak tanya, masa PAS bersatu Perikatan Nasional Perintah, dia tak fikir kan ni? Dia tak tahukah polis duduk bagaimana dan tentera duduk bagaimana? Dia tak tahukah di Eskom, Lahad Datu, orang menyabung nyawa pertahankan bumi bertuah ini dan menulis kepada Perdana Menteri minta 40 juta untuk baiki kemudahan rumah-rumah untuk polis dan tentera. Jawapannya bolui. Hokian, orang Melayu tak faham. Fulus maafi, wang enggak ada. Tetapi rumah Perdana Menteri, Seri Perdana boleh diperbaiki dengan kos 38.5 juta ringgit. Itu saya kata keutamaan yang penting. Bukan saja dalam soal fiqh. Almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut dalam apa tindakan dan tugas kita, dia kena jelas fiqh aulawiyat. Jurisprudence according to priorities. Fiqh ikut keutamaan. Dalam negara, keutamaannya mestilah keselamatan. Apatah lagi bila diserang oleh pengganas hulu. Bumi bertuah. Ya. Baik. Kedua, masalah kemiskinan. Malaysia ini bukan negara miskin. Minyak, gas, kelapa sawit, industri, macam mana lagi di Negeri Sembilan pun banyak. Tetapi kadang-kadang tak diagihkan begitu rupa. Yang dihebohkan kadang-kadang orang Sabah, Sarawak bising ini sebab dia rasa pengagihan itu tidak adil. Sebab itu dalam belanjawan madani yang pertama bulan lalu, saya katakan tak ada pilihan. Kita kena bantu kerana ini janji kita sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Keutamaan kita masalah kemiskinan. Sebab itu kita noktahkan kemiskinan tegak tahun ini juga. Orang PAS dalam parlimen kata tak munasabah kerana nak bayar zakat kepada siapa? Kalau orang miskin tak ada. Kadang-kadang mengaji tak habis. Ya, dia baca kitab. Patut bacalah fiqh zakat 2 jilid oleh Qaradawi. Satu kupasan zakat yang terbaik, bahasa Arab ada, bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu pun ada. Tanggungjawab kita. Berapa keluarga? 135,000. Takkanlah dengan kekuatan jemaah menteri, kerajaan negeri, jabatan-jabatan penuh berpuluh-puluh ni, agensi-agensi
zakat tak boleh selesai. Jadi kita kata insya-Allah kerajaan perpaduan ini tahun ini juga selesaikan masalah menoktahkan kemiskinan Tegar. Dan kita tanya, mengapa tidak mampu dibicarakan dan dilaksanakan oleh PAS dan Bersatu? Karena mereka paling keras bercakap soal hidup Melayu dan Allahu Akbar. Tetapi beda dengan pelaksanaannya. Sebab itu, kalau dalam Al-Quran jelas. Orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, istajibu lillahi walir rasul, idza da'akum lima yuhyikum. Pekerjaan menyampaikan da'akum. Tetapi sekarang sampaikan semua boleh sampaikan. Sampai ke pun ada cara. Bukan sampai maki orang. Tiap-tiap malam sampai maki orang sindir raja. Maki Perdana Menteri. Di malam Perdana Menteri Zahid lagi teruk lah. Dr. Sylvia Senang nasib baik. Dia jauh sikit. Jadi dia sipi-sipi je kena. Dan bukan sahaja itu. Yang dengar ni. Ni fitnah. Allahu Akbar. Yang fitnah hidup Melayu. Adakah budaya Melayu ini suruh kita hormat dan muliakan orang yang memfitnah, yang maki hamun? Tak boleh. Dah rosak sebenarnya saudara budaya kita ini. Sebab itu saya setuju bila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor membuat kenyataan yang tegas terhadap orang yang menyindir dan menghina institusi Raja Selangor. Dah tangkap pun. Baik. Yang lapor siapa? Dewan Diraja Selangor. Yang mohon ampun, Ketua PAS Selangor. Apa jawab Sultan? Tak terima. Belum selesai. Polis siasat. Pendakwa kata ada kes. Tangkap dakwa. Yang salah Anwar Ibrahim. Sebab Perdana Menteri bodoh. Dulu bukan Perdana Menteri bodoh. Perdana Menteri tepi. Perdana Menteri tepi. Saya sekarang ke tengah. Siapa yang ke tepi sekarang? Sebab itu, jangan takabur. Jangan sombong dan angkuh. Kita pegang amanah. Amanah ini besar. Sebab itu bukan saya kata saya puji timbalan-timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri kita. Ya. Kerana mood kerja yang sangat bersungguh-sungguh. Sebut saja masalah. Kita selesaikan. Ya, kita dihina. Bodoh. Tak kerti buat kerja. Dah masa itu 7 bulan dia kata. Tak ada buat apa pun. Malu negara ini. Ada Perdana Menteri macam tu. Ada kesan? Tak ada. Yang penting kita buat atau tidak. Kerana apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ini the height of responsibility kalau ikut Islam. Kita bertanggungjawab dan kita akan dipersoalkan. Kita boleh menang pilihan raya, kita boleh tipu undi, kita boleh beli orang, ya, tetapi tak terlepas akhirnya. Kita bertanggungjawab kepada rakyat, akhirnya kita akan bertanggungjawab kepada Allah SWT. Ya. Jadi sebab itu kita diperingatkan. Dalam pasukan kita peringatkan. Orang mati. Masyarakat lebih kritikal sekarang. Sosial media aktif. Walaupun tidak semuanya betul. Ya. Tetapi kita letakkan utamaan kita. Apa dia? Pertama, noktahkan kemiskinan. Dan Alhamdulillah laporan ICU minggu lalu sudah capai ke tahap hampir 65-70%. Kemudian sekolah. Bukan saja Parway, Negeri Sembilan seluruhnya. Saya di dulu Port Dickson. Hampir tiap sekolah ada tanah rosak. Ni yang hadir ini, anak-anak ada di sekolah. Apakah di sekolah semua dah elok, tak ada tanah rosak? Ada tak tanah rosak di sekolah? Memang ada, you kata tak ada, apa saya tak percaya. Sebab Menteri Pendidikan cek semua. 1000 sekolah.
Sekolah Melayu, sekolah kebangsaan. Sekolah Cina, sekolah Tamil pun banyak rosak. Apatah lagi sekolah-sekolah di pedalaman Sabah Sarawak. Apa keputusan kita? Semua sekolah, sekolah kebangsaan, sekolah Arab, sekolah agama, sekolah Cina, sekolah Tamil, seluruh negara, kita mesti selesaikan tandas atau kebocoran atau dinding tahun ini juga, tahun 2023. Berapa lama kita perintah? 8 bulan. Apa isu ini tak penting? Bagi saya penting, karena anak-anak kita di situ. Bila saya sebut anak-anak kita, bukan anak-anak darah keturunan saya, anak-anak semua. Kalau nak jadi menteri, nak jadi pemimpin negara ini, nak jadi menteri besar, anak Melayu, anak dia, anak Cina, anak dia, anak India, anak dia, anak Dayak, anak dia, anak Melanau, anak dia, anak Kadazan, anak dia, baru boleh selamat negara ini. Ini dia fikir anak menantu dia, jahanam negeri ini. Kontrak anak, projek menantu. Lalu bila SPRM siasat, bagaimana bersih? Kalau tak salah hadap. Ya, dan saya nak beritahu kawan-kawan saya ada ni dalam kerajaan. Betul kita minta tegas, tapi jangan zalim. Jangan anaya. Ya, karena kita balik bertanggungjawab kepada Allah SWT. Tapi kalau dah betul, tadi ni dalam perjalanan saya dari Sungai Long ke Chuah tadi, Port Dickson, call daripada Ketua Pengarah SPRM. Karena selalu saya pesan, ini kenyataan sebab menantu ni lari. Saya kata lari di mana? Dia sebut di mana, okey. Tapi saya kata kes ni kes kecil ke kes besar? Dia kata kes besar. Dah siasat lama. Dah bagi notis pun dah. Kemudian macam mana dia keluar? Dia kata dia nak keluar, dia nak balik-balik. Jadi dia tak balik. Bila tak balik apa jadi? Kita bagi notis lah. Ya. Jadi susah. Tapi tak, itu tak apalah, itu proses siasatan. Hakim memutuskan, kita belum tahu. Cuma dia kata ada kes. Baik. Tapi bagi ke sini, hari itu di mana itu yang beramai-ramai, bersih. Kerajaan bersih. Yang sakaunya hanya Zahid, orang lain semua tidak. Ya repora. Tak betul. Jadi orang ada yang percaya. Anak-anak muda, tahun 2022 percaya semua. Kita nak kerajaan bersih sekarang. Sokong. Tapi bila kita siasat, kerajaan sakau. Tak boleh sudah. Dari ini bagi saya katakan, selain daripada rumah polis, rumah tentera, anak orang miskin, sekolah, kerajaan ini mesti dipimpin oleh orang-orang yang amanah. Tak boleh lagi dah. Tak boleh. Kalau nak kaya, masuk berniaga. Jangan guna jawatan Perdana Menteri untuk cari kekayaan bagi anak isteri. Kalau buat juga, kawan-kawan semua tahu. Kita sepakat. Kalau buat, SPRM ada bukti, dia kena tendang. Bilik saya di Sungai Buloh tu masih kosong. Ya. Saya tak tahu saya nak pergi sana sekarang. Saya bila jumpa pegawai penjara dulu, saya kata, bersih elok-elok. Manalah tahu ada tamu. Jadi saudara, bila ini dapat dikawal, orang ada yakin. Ini penting. Orang yakin. Tengok pelawat. Tuanku Sultan Brunei berapa kali datang ke Malaysia. Dan dia datang sebagai sahabat. Mula-mula dia datang tu, dia kata, tak apa. PM, saya datang sebagai lautan kerja. Saya bincang dengan Tuanku Agong. Tak boleh lah. Sultan Brunei itu macam Raja Melayu juga. Faham tak? Dia beza. Bukan saja hanya sebagai seorang raja lain. Dia Raja Melayu. Budaya Melayu. Jiran. Sejarah yang sama. Jadi patut kita muliakan. Itu panggil. Kemudian dia hantar keputusan nak bantu dan labur di Malaysia. Sebelum tu banyak yang lain-lain. 3 hari yang lalu,
Tayyip Erdogan telefon. Sudah ingat tak? Bila Tayyip Erdogan telefon, dia telefon saya kerap. Kurang-kurang sebulan sekali dia mesti telefon. Tapi telefon kadang-kadang isu keluarga, sembang-sembang gitu, kita taklah rekod semua sikit-sikit. Wah, orang PAS dengan bersatu kata, bohong. Ini tipu punya, mana ada. Aduh, politik macam ni, aduh. Letih kita kau nak layan semua. Tapi sebab tu kali ini, saya bagi tahu kat pejabat. Presiden rakam. Bila nampak dia dengan saya duduk sembang gitu. Kadang-kadang orang macam ni kena buat macam tu. Jawab dia. Baik, apa yang dia sebut? Tentulah dia ambil tahu. Dia kata, Anwar, pilihan raya ni macam mana? Tengok. Sahabat dia kasih kat kita. Dia risau. Apakah pilihan raya negeri, walaupun dia tahu tak jejaskan kerajaan persekutuan, tapi dia risau. Siapa? Presiden Turki. Dia risau dengan PAS ke Bersatu? Tak. Dia fahamlah sikit. Jangan sombong sangat. Tak ada siapa pakai kamu. Kita syukur Alhamdulillah. Dia risau, saya bagi jaminan. InsyaAllah. 3 plus. Bukan 3. Dia ada 6, 3 plus 1, saya kata. InsyaAllah. Oh, dia kata, kita doa. Baik. Kemudian dia kata, Anwar, dia cadang. Ada masalah Islamofobia. Apa itu Islamofobia? Satu penentangan, permusuhan, prasangka terhadap Islam yang meluas di barat. Jadi dia kata, dia cadang supaya kami berdua cari jalan untuk tingkatkan usaha jadi benteng melawan serangan Islamofobia. Dia tak suruh Presiden PAS. Dia lagi tak kenal Presiden Bersatu. Dia cadang, kita buat. Jadi saya kata boleh, saya akan minta dipersiapkan jentera cadangan dan dia minta saya jumpa dia di New York masa persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bulan September ini. Dia hantar tajuk itu. Ini kerana Malaysia tu diangkat kedudukan dia. Turki negara lebih besar, lebih kuat. Tetapi dia hargai, bukan saja persahabatan, dia rasa boleh buat bersama. Jadi dia minta joint effort Malaysia dan Turki untuk menjadi benteng melawan serangan dari barat, termasuk isu pembakaran Al-Quran. Ya. Jadi kita buat apa? Kita bila berlaku kebakaran Quran, kita pertamanya kita bantah. Menteri Luar Saudara Zamri panggil duta. Bagi ingatan, ini kerja biadab. Kita bukan saja kitab Quran, Bible ke, agama Cina ke, agama Hindu, kita tidak izinkan penghinaan kepada mana-mana agama di negara kita. Jadi apa yang kita buat? Kita arahkan, kita cetak 1 juta Quran, kita edar di seluruh dunia. Untuk Sweden, dalam bahasa Sweden, 15,000 Quran dalam bahasa Sweden telah dikirim ke Sweden. Kau bakar 1, kami hantar 15,000. Itu cara kita jawab mereka. Dalam bahasa Sweden. Baik, saudara. Itu peringkat internasional. Tapi untuk rakyat apa? Sebahagian saya beritahu. Tetapi kena ada pelaburan. Itu yang kita bawa Elon Musk. Elon Musk orang paling kaya di dunia yang dicari oleh banyak negara-negara. Tapi dia alhamdulillah dipilih Malaysia. Saya berjaya. Ya. So bayangkan kalau Bersatu dengan PAS perintah dia nak mari ke? Dia takut ada. Bila dia mari maknanya apa? Pekerjaan. Anak-anak muda. Perbaiki TVET yang sedang diketuai Datuk Kuasa Kabinet Datuk Seri Zahid. Tingkatkan. Ini dia ada Tesla. Dia ada Starlink internet. Dia ada SpaceX. 3 dia ada. Itu akan bermanfaat kepada negara kita. Geely, China. Saya jumpa di Beijing, dia datang jumpa di Putrajaya. 10 dan 2 minggu yang lalu dia tulis surat.
bagi penjelasan mengapa dia pilih Malaysia sebagai pusat pelaburan penting di Asia Tenggara dengan 10 bilion di Tanjung Malim, Perak. Ribuan pekerja, engineer yang lulusan TVET, ini anak-anak muda, kuda sekarang kerja tak ada. Kalau ada kerja pun gaji rendah. Yang jadi P-Ailing, Grab, Panda ni semua pun ada masalah. 2 minggu yang lalu dia bangkit kepada saya. Saya janji, saya kata minggu depan insya-Allah. Tapi terlambat sikit, saya buat mesyuarat tadi. Semua ketua-ketua syarikat dipanggil. Saya bagi tahu. Ini syarikat, bukan syarikat kerajaan. Tapi tolonglah, bagilah upah yang lebih tinggi sikit daripada yang ada sekarang. Dan kerajaan akan bantu dari segi upskilling. Training, kerajaan akan ambil alih. Tapi syarat, kamu naikkan. Mereka setuju pada prinsip dia. Maknanya, yang e-hailing, P-hailing ini, insya-Allah akan dapat berita baik kerana Perdana Menteri dan menteri-menteri mengarahkan mereka supaya kaji balik, memberi keadilan kepada pekerja. Inilah nak jadi government, bukan maki orang. Ya, bukan nak panaskan anak muda. Anak muda, ya, kerja macam mana? Ada problem e-hailing, P-hailing, yes, dan saya panggil. Ada masalah TVET, dan Timbalan Menteri ada komiti. Ada masalah sosial lain, dan Timbalan Menteri Fadilah panggil jawatankuasa. Plan, kita kerja. Alhamdulillah. Aramco, syarikat Arab Saudi terbesar oil and gas, datang ke Malaysia, kata dia nak expand di Johor. Alhamdulillah. Tuanku yang di-Pertuan Agong pergi menunaikan fardu haji. Jumpa Muhammad bin Salman, putera diraja Perdana Menteri. Muhammad bin Salman sampaikan salam kepada saya. Mesej dia penting. Dia bagi tahu Pertuan Agong, so maklumkan kepada Perdana Menteri, Arab Saudi setuju jadikan Malaysia sebagai pusat pelaburan Asia Tenggara. Saudara, ini maknanya stabil politik. Ini sebab kita kerjasama dengan BN, dengan GPS, GRS, warisan pun ada. Ini sebabnya. Bukan kita seronok-seronok. Kamu panggil aku bodoh ke bangsat ke, panggil lah. Nak suruh saya jawab pun tak boleh. Sebab akhlak Islam melarang kita guna istilah lucah dan maki hamun orang. Kerana pada pribadi Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, uswah hasanah, contoh terbaik, dan kita mesti ikut. Ikut semua tak, tapi cuba sebaik upaya. Kerana pada akhlak Rasul itulah yang terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi saudara, janganlah minta dia maki kita, kita lawan maki balik. Tapi bila dia maki, janganlah sambut dengan Allahu Akbar. Mencarut pun diterima. What is wrong with our society? Islam bagaimana yang kita faham? Ya? Macam mana nak tunjuk pada kawan-kawan Cina ramai ni? Ya? Dia tengok, oh ini muka Islam ke? Hari-hari curi duit, tak ada duit, curi balak, tak ada balak, curi rare earth. Bila kita sebut fitnah. Fitnah apa? Benda tu memang betul dikorek. Ya. Itu yang sekarang ni, yang Saifuddin duk berlawan di Kedah. Ya, tak boleh sudah. Baik. Yang saya sebut di sini, bila stabil, bawa pelaburan. Bila bawa pelaburan, pekerjaan. Bukan 10,000. Dalam manifesto Perikatan Nasional, 100,000 pekerjaan dalam masa 30 tahun. Ayo, Karawali. 30 tahun. Mana anak muda ni 30 tahun? Esok. Ni adik-adik belakang. 30 tahun lagi umur berapa? 50. Baru ni PAS dengan Bersatu akan fikir kerja. Umur 50. Oh, cakap.
Kita ada Aramco bila masuk tahun ini. Elon Musk buka ibu pejabat dia, Cyberjaya. Dah beli dah. Geely tahun ini. Ya. Banyak lagi lah. Ya. Dan kerana imej kita begitu. Jangan kata Anwar cerita, tak, bukan saya. Kalau saya tanpa PH pun, tanpa Barisan Nasional, tanpa GPS dan GRS dan kawan-kawan lain, tak mungkin saya buat. Sebab itu jangan marah saya. Kalau saya berkawan ini kerana untuk negara. Kena faham. Negara ni anak-anak kita. Pekerjaan mereka. Bayangkan tahun ini, belum sampai setahun kita perintah, dengan kemasukan pelaburan besar. Apa jasa saya seorang? Tak. Tunggu Zafrul ada peranan dia. Baru ni, Datuk Sri Fadilah pergi mesyuarat di Eropah, di Afrika. Tapi dia balik-balik saya tengok dia cerah lagi, macam mana saya pun heran. Maknanya is a team effort. Kita ada pasukan yang memerlukan semua. Sebab tu bila mereka serang Zahid dan UMNO, saya bertahan. Dia tahu apa dan Anwar kerja dia. Dia jadi sekarang ini, saya tengok ceramah di Kedah. Anwar sekarang ini jadi jurucakap dan ketua pertahanan UMNO Malaysia. Sebab saya bertahan. Saya bertahan fakta. Betul tak Datuk Seri Zahid dipanggil oleh Mahathir? Betul. Betul tak dia disuruh haramkan UMNO? Dia haramkan tidak? Apa jadi bila dia tidak haramkan? Dia kena tekan. This is reality. Katalah masa itu dia haramkan. Selamat dia. Ya. Jadi saya hanya ceritanya itu. Kemudian keputusan Mahathir dengan Mahidin untuk haramkan. Dan itu dia minta Zahid bubar UMNO. Dia tak mau. Jadi keputusan berikutnya mengharamkan UMNO. Mahidin sampai sekarang tak nafikan apa yang saya sebut. Sebab saya pergi ke rumah dia. 2 jam bertengkar. Masa itu saya lawan UMNO. Sekarang tak. Jangan marah. Kalau Sani belum tentu. Masa itu saya lawan. Tapi saya tidak benci beberapa parti. Saya tidak setuju dengan beberapa tindakan. Betul. Sudah pun tahu sejarah hidup saya. Derita dan seksa. Tetapi bila nak haramkan, saya tidak setuju. Dia kata ini keputusan Perdana Menteri Mahathir dan dia. Saya kata sebab apa? Sebab dia merosakkan wasak orang Melayu kena bersatu balik, di bawah bersatu. Kamu nak tarik dukungan orang Melayu, buatlah usaha, jangan haram orang lain. Oh dia kata tak, ini keputusan tamat. Saya kata saya Presiden Keadilan. Keadilan masa itu ada 51 ahli parlimen. DAP 40, 42. Amanah 11. Saya kata saya akan bincang dengan Guan Eng malam tu dan Mat Sabu. Kami tidak akan setuju. Kami setuju lawan UMNO. Kami tak setuju haramkan UMNO. Saudara, tegang tak ada kata putus. Akhirnya dia kata, jumpa Mahathir. Saya tak jumpa esoknya. Lusa saya jumpa, Mahathir, dia tak tanya. Dia cuma kata, you baik sangat dengan Zahid, dengan Najib, pasal apa? Saya tak jawab. Tapi kerana pendirian kita dalam Pakatan Harapan, maka bersatu tak boleh mengharamkan UMNO. Itu sejarah. Saya pun timbalan Presiden UMNO dulu. Jangan Zahid, jangan lupa. Jalan, ingat. Masa tu dia pemuda lagi. Baik. Ibu bapa saya bilang UMNO. Ya kita mungkin tak setuju lah UMNO. Tapi tak boleh padam sejarah. Siapa bapa kemerdekaan? Tunku Abdul Rahman. Siapa pengasas UMNO? Seorang pejuang besar negara. Datuk Onn bin Jaafar. Siapa lagi? Negarawan.
Tun Razak Hussein, bapa pembangunan. Ya. Bawa perubahan, sekolah di kampung, di luar bandar, hospital di daerah-daerah. Sebelum itu tidak ada. Sekolah menengah mana ada masa itu di luar sekolah menengah kebangsaan. Masa itu jasa Tun Razak. Sebab itu baru-baru ini saya angkat semula negarawan ulung Tun Dr. Ismail dan wujudkan kerusi Tun Dr. Ismail di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dengan kerjasama Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Pendidikan Tinggi. Ya ini sudah. Dan saya bukan nak lawan Presiden UMNO dah. Dengan Zahid fikir lain pula dah. Saya cukup mengada sekarang ni. Zahid pun fikir macam mana UMNO dia bercakap pasal UMNO lebih ni dah. Saya hanya beri fakta. Kerana orang ni bila dia cerca. Baik, apa yang kita pelajari? Ini orang yang mantan-mantan menteri daripada UMNO, yang dijaga oleh UMNO puluh tahun sebagai menteri, yang kaya raya dengan pelbagai projek dari UMNO dan kedudukan sebagai menteri, sekarang datang menyerang balik UMNO dan sokong parti yang haramkan UMNO. Apa jenis manusia gelesing. Ya, you know, ini quality political leadership. What is wrong with our society? Ada some principles. Saya lawan UMNO. Ya masa itu Presiden UMNO Mahathir. Masukkan saya dalam penjara. Pukul sampai setengah mati. Tapi saya tidak boleh dendam kepada pejuang-pejuang UMNO dan parti. Kena ikut ini. Dan ikut kebenaran. Dan sekarang, tak boleh itu sejarah. Sekarang apa? Sekarang UMNO itu dengan 30 ahli parlimen setia dalam perpaduan. Setia dengan program membantu rakyat orang Melayu dan Cina dan India dan Sabah dan Sarawak. Program-program kita putuskan bersama. Tadi di Parit Buntang. Saya pagi tadi di Kota Baru. Kemudian pergi ke Pulau Pinang. Turun ke Parit Buntang. Buat apa? Saya umumkan pesawah padi ini harga tak naik dah 25 tahun. Tadi saya umumkan untuk pesawah padi seluruh Malaysia pendapatan meningkat jadi RM1,700 satu metrik tan. Harga naik. Harga barang, harga pasaran tak naik. Pembeli jangan bimbang. Tapi harga bagi pesawah padi. Saya nak tanya. Pesawah tahun lalu PAS dengan bersatu tak naik kan? Hidup Melayu. Pesawah tu bukan Melayu. Ada juga Cina, kecil jumlah dia. Tak ada. Apa yang dia buat? Untuk nelayan, untuk pekebun kecil getah. Untuk si Fadilah jawab di mana? Di Kuala Pilah ke? Naik daripada RM2.50 kepada RM2.70. Dan bantu lembaga getah Malaysia pastikan dapat pulangan. Sudah. Allowance kerajaan, veteran tentera, termasuk yang tak berpencen kita bagi. KSN umum semalam, veteran tentera tak berpencen. Dan RM300 sagu hati kepada semua penjawat awam. Campur RM100 dia RM400. Ya. Tak tepuk tak apa, saya jaga salah undi. Jadi sebab tu tanya saya, apa sebab dia nak marah? Kerajaan perpaduan ni apa? Kita curi duit? Tidak. Kita sakau? Tidak. Jadi, dan kita tak tolong petani, kita tolong. Peniaga, tolong. Allowance naik. Tadi juga, semalam kita mesyuarat penjelasan gaji. Pertama kali setelah sepatutnya 10 tahun, tahun 2022 patut dah naik. Tapi mesyuarat tidak diadakan. Saya pengusikan. Kerana apa? Kerana gaji penjawat awam itu berendah. Kemudian kita ada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Diselaras Saudara Fizi, Menteri Ekonomi. Penjawat awam ada dalam kuasa dipengusikan oleh Perdana Menteri untuk revise dan naik allowance dan gaji penjawat awam. Sebab
gaji rendah. Ini kata kerajaan prihatin. Ini bukan sebab PRN 6 negeri. Dah. Dari awal saya ambil alih bulan Januari, saya ada sebut kita kena kaji semula skim gaji dan pencen penjawat awam, polis, tentera dan semua penjawat awam. Ya. Kedua, bagaimana pekerja? Pekerja kilang dan lain-lain. Ini bola pada injury time lah ni. Dan habis. Ya. Maka kita putuskan gaji pekerja, sekarang kita dalam kajian, keseluruhannya akan dinaikkan dan mana-mana yang kurang, kerajaan akan tampung supaya gaji itu jangan kekal dalam keadaan sekarang. Semua pekerja. Ini ramai ni di Senayan, di mana lagi? Senawang. Ya, jadi kita naik. Sudah, jangan orang kata ini Wala Anwar janji sebab PRN. Tak. Ini keputusan mesyuarat. Malih Tindakan Ekonomi Negara, dua-dua timbalan menteri ada, saya pengusikan, pelarasan gaji, dan tentunya akhirnya ke bawah ke kabinet. Proses dia ambil masa. Soalnya, mengapa PAS dan Bersatu tak buat mesyuarat ni? Mengapa tidak ada rancangan? Takkan rancangan marah Islam marah orang saja. Mengapa tak buat? Masa ada kuasa, mengapa tidak buat? Masa ada kuasa, pasal apa tak tolong polis dan tentera dan pekerja dan penjawat awam? Ini soal dia. Jadi, pilihan raya ini sebenarnya, pilih parti dan kerajaan yang mampu lakukan. Saudara, hidup saya banyak derita. Masuk keluar penjara kena pukul setengah mati. Banyak tempat saya beritahu. Itu sejarah. Tapi harus mengajar saya supaya lebih prihatin, sedar, tolong orang susah. Ya. Dan bagaimana nak tolong? Bila ada kuasa. Janganlah besok setelah jadi Perdana Menteri 4-5 tahun dah pencen. Saya tak ada duit. Dan kita kena satu orang Melayu kena tolong Melayu. Kerajaan ni tak tolong Melayu. Tak guna dah. Saya doalah kata Allah SWT, ya Allah, bila pencen janganlah aku bebal macam tu. Terbaik sahabat semua. Itu dia penjelasan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, berkaitan dengan isu-isu yang sedang dimainkan oleh pihak pembangkang hari ini, sahabat-sahabat semua. Kita boleh nampak ya terdesaknya mereka ya yang seringkali membuat makian, membuat fitnah, tuduhan khususnya ditujukan kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya Perdana Menteri bodoh, bangang, tidak tahu urus ekonomi negara dan sebagainya. Sebenarnya sahabat semua, kita boleh nampak siapa sebenarnya yang tidak tahu urus negara. Ya, semasa dalam mereka mentadbir selama 18 bulan, sahabat semua, Perdana Menterinya hanya tahu apa? Kekalkan jawatan kuasa, tawar jawatan, tawar itu untuk apa? Demi untuk kelangsungan kuasa mereka. Itulah yang mereka ingat, tanpa mahu untuk membantu rakyat. Apa yang mereka buat semasa berkuasa, bantu rakyat dengan duit rakyat, KWSP, sahabat semua. Itu bukan bantuan. KWSP adalah duit rakyat itu sendiri. Itu dia. Memang kita geram dengan geng-geng sapu bersih ini. Jadi, terima kasih sahabat semua kerana mendengar ucapan padu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, pencerahan dan juga jawapan fitnah-fitnah makian daripada pihak pembangkang PAS dan juga Bersatu. Terima kasih sahabat semua kerana bersama dengan saya. Ya, sekiranya anda juga mau memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, ya, walaupun jangan menjadi seperti Walan ya, memberi komen dengan penuh makian, fitnah, apalagi tuduhan, makian yang tidak masuk akal sahabat semua. Itu dia. Jadi terima kasih sekali lagi. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja pada Aurat Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.